Adakah anda tahu mengapa saya ketengahkan perkara ini? Kerana saya melihat masalah ini di kalangan umat Islam. Saya dapat melihat asabiah dalam umat Islam. Saya perhatikan bahawa orang Islam mengejek-ejek bangsa lain. Mereka memandang rendah akan mereka. Mereka bercakap buruk tentang mereka. Mereka bercakap buruk tentang orang yang bercakap bahasa yang berbeza. Orang Arab mengejek orang bukan Arab. Orang Bangladesh mengejek orang Pakistan. Dan orang Pakistan mengejek orang India. Orang Filipino pula mengejek orang Malaysia. Apa yang sedang berlaku di sini? Kita tidak mendirikan solat ke? Kita tak solat ke? Jika kita tidak dapat belajar dari solat kita atau kita tak belajar dari Al-Quran ini, sekiranya macam itulah keadaannya, jadi ia seperti cengkarang. Tidak ada mutiara di dalamnya, kosong. Sedihnya beginilah cara Islam kita kadang-kadang. Anda kelihatan seperti seorang Muslim dan kata-kata yang dikatakan oleh seorang Muslim. Tapi di dalam hati anda itu, tidak ada cinta untuk agama anda. Setiap satu daripada kita di sini yang duduk sebagai penonton di sini mempunyai banyak negara yang berbeza dalam penonton sekarang. Ini adalah pertemuan antarabangsa di sini. Ia macam mesyuarat PBB di sini. Izinkan saya memberitahu anda, saya tidak tahu nama anda. Ada di antara anda yang tahu nama saya. Tapi adakah anda tahu apa? Kita mempunyai hubungan antara satu sama lain lebih pekat daripada hubungan darah. Ia lebih pekat dari hubungan darah hanya kerana la ilaha illallah. Hanya kerana itu, Al-Quran ini mengikatkan kita bersama dan itu diberitahu kepada orang Yahudi. Adakah anda tahu mengapa? Kerana orang Yahudi telah percaya bahawa mereka ini istimewa dan orang lain adalah second class dan kita first class. Dan bahawa orang lain adalah Gentiles, bermaksud bukan Yahudi, dan bahawa kita adalah bangsa yang telah dipilih. Sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sesiapa sahaja boleh menjadi orang-orang Al-Quran, hudal linnas, jemputan yang terbuka untuk kesemua umat manusia. Ini menghancurkan perkauman, nasionalisme, suku sakat, tribalism, egotism dan sikap mementingkan diri sendiri. Ia menyingkirkan perkara-perkara ini, subhanallah. Betapa hebatnya agama ini, sangat hebat. Bahkan di Amerika saya dapat memberitahu anda bahawa ada gereja untuk kulit hitam. Ada gereja untuk orang Sepanyol. Dan ada gereja untuk orang Yunani, orang Greek. Walaupun mereka berada di dalam denomination yang sama. Di pusat Brooklyn dan New York, anda akan menemui gereja dan bangsa-bangsa yang berbeza. Sebaliknya, anda masuk masjid dan anda akan menemui mesyuarat antarabangsa lagi. Semua jenis kaum berbaris dalam saf-saf yang sama bersama-sama. Walaupun mereka tidak saling berbahasa, tapi mereka mendirikan solat bersama. Dan Al-Quran ini yang sama ini menyatukan kita. Kerana ketika kita melakukan solat, apa yang kita dengarkan? Al-Quran, hudal linnas, wabayyinati minal huda. Dan ada banyak bukti yang sangat jelas buktinya dari petunjuk. Ayat ini sepatutnya mengenai Ramadan. Kerana ia bermula dengan kata syahrul Ramadan. Ayat itu dimulakan dengan kata syahrul Ramadan. Tapi setakat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan ia adalah bimbingan untuk orang. Dan ia ada banyak bukti dari petunjuk. Dalam pengertian bahawa petunjuk itu sendiri mempunyai mukjizat, mempunyai keajaiban. Jika anda melihatnya dengan teliti, anda akan tahu bahawa kata-kata ini hanya boleh berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Wabayyinatim minal huda wal furqan. Dan ia membezakan dengan jelas antara benar dan salah. Semua ini dan sehingga sekarang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan apa-apa pun tentang Ramadan. Apa yang dia Subhanahu Wa Taala bicarakan sebaliknya? Mengenai Al-Quran. Lebih daripada separuh ayat ini bercakap mengenai Al-Quran. Dan kenapa dia Subhanahu Wa Taala berbuat demikian? Kerana dia Subhanahu Wa Taala ingin memastikan bahawa tidak ada orang Islam yang melupakan hakikat itu, bahawa Ramadan adalah tentang Al-Quran. Ramadan adalah mengenai Al-Quran, mengenai keajaiban kitab ini. Subhanallah.